Selamat datang ke channel ini. Setiap fakta ada dua sisi, tapi kebenaran cuma satu. Ini The Screen Media. Politik kandang, analogi Orwell dan kegagalan pembangkang. Dalam novel satira klasik Animal Farm karya George Orwell yang dalam terjemahan bebasnya boleh disebut sebagai politik kandang, kita diperlihatkan bagaimana seekor khinzir bernama Napoleon bangkit memimpin revolusi haiwan. Kononnya untuk membebaskan diri daripada penindasan manusia. Namun, seiring masa, revolusi itu dikhianati dari dalam. Kuasa yang konon untuk membela rakan sekandang akhirnya menjadi alat untuk menindas. Kini dengan wajah baharu dan lebih licik. Kisah ini bukan sekadar dongeng tentang haiwan di ladang. Ia adalah alegori tentang bagaimana kuasa, apabila tidak diimbangi oleh prinsip dan integriti, akan mengulang semula kezaliman dalam bentuk baharu. Dan malamnya, inilah yang semakin terserlah dalam landscape politik Malaysia hari ini, khususnya dalam pendekatan pembangkang PN yang diterajui PAS dan Bersatu. Mereka mendakwa memperjuangkan Islam, Melayu dan rakyat, tetapi semakin hari naratif itu kelihatan lebih seperti topeng, menutup politik dendam, kekeliruan hala tuju dan ketandusan dasar sebenar. Seperti Napoleon dalam Animal Farm, mereka bukan menuntut perubahan sistem. Mereka cuma mahu menggantikan wajah pemerintah tanpa sebarang reformasi bermakna. Retorik kosong. Contoh yang paling jelas ialah penganjuran Himpunan Turun Anwar yang kononnya mahu memprotes kegagalan ekonomi dan kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Namun, himpunan itu hambar. Hanya dihadiri 18,000 hingga 20,000 peserta, jauh daripada 500,000 peserta yang dijanjikan penganjur. Rakyat tidak termakan dengan jeritan kosong. Mereka menuntut isi, bukan hanya bising. Masalah utama himpunan ini ialah ia tidak dibina atas asas hujah yang kukuh. Sebaliknya, digerakkan oleh kemarahan politik yang tidak disalurkan dengan bijak. PN mendakwa Anwar gagal mengurus kos sara hidup, tetapi rekod mereka sendiri sewaktu mentadbir antara 2020 hingga 2022 jauh lebih buruk. Ekonomi lumpuh, pelaburan menjunam, bantuan tidak tersusun, dan kestabilan politik tergugat. Mereka menuduh kegagalan orang lain, tetapi lupa cermin sejarah sendiri. Kunut nazilah bila agama ditunggang. Lebih mengejutkan, ketika Himpunan Turun Anwar berlangsung, anggota Parlimen PAS dari Jasin, Zulkifli Ismail, yang juga timbalan Ketua Dewan Ulama PAS, membacakan kunut nazilah terhadap Perdana Menteri. Doa ini lazimnya dibaca ketika umat Islam menghadapi musuh luar atau musibah besar seperti perang dan bencana alam. Namun, kali ini ia dibaca ke atas pemimpin negara sendiri yang juga seorang Muslim dilantik secara sah melalui proses demokrasi. Ramai yang menegur tindakan ini, termasuk Menteri Agama yang menyifatkannya sebagai tidak beradab dan menyimpang daripada semangat syariah. Agama bukan alat membalas dendam politik. Kunut nazilah bukan senjata peribadi untuk menjatuhkan lawan. Bila agama digunakan sebegini, ia bukan lagi satu ibadah, tetapi senjata manipulasi. Sama seperti dalam Animal Farm, apabila prinsip dan ajaran mulia diputar belit demi mengekalkan kuasa. Ini bukan semangat politik Islam. Ini politik menunggang agama. Ketandusan idea. Masalah sebenar PN bukan pada retorik semata, tetapi pada ketiadaan isi.
Ia adalah pembangkang tanpa pelan, tanpa idea, tanpa cita-cita kebangsaan. Yang mereka mahu ialah kuasa pemerintahan semata-mata. Apa yang ditawarkan bukan dasar ekonomi yang kukuh, bukan visi pendidikan atau kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, hanya retorik perkauman, slogan keagamaan, dan serangan pribadi. Sebagai contoh, dalam isu pendidikan, mereka tidak menyatakan pendirian tentang reformasi silibus atau pembaikan sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Dalam isu ekonomi, tiada cadangan jelas tentang subsidi bersasar atau strategi pelaburan. Yang ada hanyalah populisme murahan. Selepas pandemik COVID-19 dan dalam era ketidaktentuan global, rakyat mahu pembangkang yang berfungsi, bukan yang hanya tahu menjerit to RPM. Malangnya PN hari ini lebih menyerupai watak squealer dalam Animal Farm, penyebar propaganda yang celupar, penuh janji tetapi kosong makna. Semua haiwan sama rata, tapi sesetengah lebih sama rata. Salah satu ayat paling sinis dalam Animal Farm muncul apabila peraturan ladang diubah diam-diam. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Beginilah juga politik PN. Mereka melaungkan keadilan dan integriti, tetapi amalkan pilih kasih. Mereka menjerit kononnya menentang rasuah, tetapi senyap apabila pemimpin sendiri disiasat atas salah guna kuasa dan dana parti. Mereka menuduh kerajaan menindas, tetapi ketika berkuasa, merekalah yang paling menekan media, memperalat institusi dan mengabaikan reformasi. Mereka mendakwa berjuang untuk rakyat, tetapi agenda mereka hanya untuk kelompok sendiri. Perlu pembangkang, tapi bukan seperti ini. Malaysia memerlukan pembangkang, tetapi bukan pembangkang seperti PN. Demokrasi yang sihat menuntut suara kritikal yang membangun, bukan sekadar meruntuh. Kita perlukan pemimpin pembangkang yang menawarkan dasar, visi dan penyelesaian, bukan sentimen kebencian, manipulasi agama atau dendam politik. Rakyat Malaysia harus membuka mata dan keluar dari kitaran politik kandang, bahawa kuasa bukan alat untuk membina tetapi senjata untuk menindas. Seperti dalam Animal Farm, revolusi tanpa nilai hanya akan melahirkan diktator baharu dengan wajah berbeza tetapi niat yang sama. Politik tanpa prinsip akan sentiasa kembali ke titik asal, penindasan dan kepalsuan. Jika kita benar-benar mahu Malaysia maju, kita harus menuntut bukan sahaja kerajaan yang cekap, tetapi juga pembangkang yang matang, berintegriti dan bertanggungjawab. Nota, artikel ini bukan penolakan terhadap peranan pembangkang, tetapi satu seruan supaya ia dijalankan dengan amanah. Politik bukan gelanggang haiwan, dan rakyat bukan lagi ternakan yang boleh ditipu dengan slogan. Fakharuddin Muslim adalah Ketua Cabang PKR Tenggara. Sekian laporan terkini daripada kami di The Screen Media. Jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini dan yang paling penting subscribe ke The Screen Media untuk terus bersama kami membongkar isu-isu panas, fakta keras dan berita tanpa tapis. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.